Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Simpan video ini, jangan tertipu kalau walau memfitnah. Wah, ini hebat nih. Apa kata Erdogan kepada Perdana Menteri ke-10 dan Tokmat? Simpan baik-baik video ini, simpan dan share betul-betul video ini supaya nanti kalau walau memfitnah boleh keluarkan video ini menurut catatan di Harapan Daily. Tular ungkapan mesra yang diucap recap Tayyip Erdogan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dalam lawatan rasmi Presiden Turki ke Malaysia. Kamu jangan berpisah antara satu sama lain, oke? Kata Erdogan serentak merapatkan dua jari telunjuk simbol agar bersatu padu. Reaksi spontan sahabat baik Perdana Menteri itu sejurus bersalam dengan Muhammad yang juga dikenali sebagai Tokmat. Erdogan kemudian dilihat turut menepuk bahu kiri Anwar dan dalam masa sama kedengaran Tokmat ketawa. Saudara-saudara sekalian, apa yang menarik perhatian kita ialah mungkin akan sakit hati walau tengok persanan Erdogan kepada Perdana Menteri ke-10 dan Tokmat ini. Saudara-saudara sekalian, betullah apa yang dikata ini. Simpan baik-baik rakaman video apa yang Erdogan kata kepada Perdana Menteri ke-10 dan Tokmat. Jadi jangan nanti tertipu kalau walaun memfitnah. Bercakap tentang memfitnah nih, banyak cara untuk orang memfitnah. Kalaulah melihat kepada video yang terpapar ini, banyak sekali fitnah yang boleh terjadi. Kalau tidak dengar baik-baik apa yang dikata oleh Erdogan dan mungkin hanya melihat kepada gerakan jari Erdogan, mungkin boleh terhasil juga kebijaksanaan kreativiti orang memfitnah. Sekarang ni manusia dah makin menjadi pintar, makin menjadi kreatif dalam bab-bab memfitnah. Yalah kan, lain yang orang cakap, lain yang dia kata, lain yang disebar. Akhirnya nanti minta maaf. Begitulah yang berlaku, banyak kali berlaku, terutamanya pemimpin-pemimpin yang walaun sokong. Sudah fitnah, minta maaf. Lepas tu tak serik lagi, buat fitnah lagi, minta maaf lagi. Lepas tu aspin pula benda tu. Dia kata dia memfitnah, bukan begitu. Apabila disaman fitnah pula, dia spin lagi. Dia kata dia difitnah bukan kerana apa yang dia cakap itu, tetapi kerana lain benda pula. Itulah kan kebijaksanaan dan kreativiti. Saudara, yang menarik perhatian kita ialah apabila Presiden Turki itu menyatakan kepada Anwar Ibrahim dan Tokmat supaya kamu jangan berpisah antara satu sama lain, oke? Itu dia lakukan serentak dengan merapatkan dua jari telunjuk simbol agar bersatu padu. Reaksi spontan sahabat baik Perdana Menteri itu sejurus bersalam dengan Muhammad yang juga dikenali sebagai Tokmat. Erdogan kemudian dilihat turut menepuk bahu kiri Anwar dan dalam masa sama kedengaran Tokmat ketawa. Saudara, Presiden Turki dapat melihat keserasian antara pimpinan Anwar Ibrahim dengan menteri-menteri kabinet yang telah dilantik sekarang. Satu ketika dahulu ramai orang yang cuba menentang atau mempersoal pelantikan Tokmat sebagai Menteri Luar Malaysia. Akhirnya sekarang apa yang jadi? Dia dipuji oleh banyak pemimpin-pemimpin besar di seluruh dunia. Bermaksud Anwar Ibrahim telah membuat pilihan yang tepat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan paling penting, simpan video ini, jangan tertipu kalau walau memfitnah. Ini soal tentang apa kata Erdogan kepada Perdana Menteri ke-10 dan Tokmat ketika lawatan beliau
di Malaysia baru-baru ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Rupa-rupanya ini sebabnya kenapa Azmin Ali umum ada mungkin pilihan raya mengejut pada hujung tahun ini. Hal ini kerana bagi membuatkan Anwar Ibrahim nak bubar ataupun sekadar letak jawatan, itu tidak akan menjadi kenyataan. Yang hanya dapat menjatuhkan kerajaan ini hanyalah melalui pilihan raya. Hal ini kerana sebelum ini pada 26 Februari tahun 2024, pada waktu titah diraja pertama oleh Agong yang baru, Baginda sudah berpesan supaya jangan ganggu gugat kerajaan perpaduan. Agong pernah menitahkan bahawa Baginda tidak akan layang permintaan ganggu gugat kerajaan perpaduan. Jadi, apa-apa bentuk SD, apa-apa bentuk lompat parti, apa-apa bentuk penyerahan kononnya surat aku janji menyokong seseorang tidak akan berlaku lagi. Hanya dengan satu cara Anwar Ibrahim perlu membuat pilihan raya. Untuk membuat pilihan raya, Anwar Ibrahim harus kehilangan sokongan parlimen 2/3 ataupun sokongan parlimen lebih daripada majoriti muda. Untuk itu berlaku, bolehlah kita kata, itu adalah misi yang impossible. Kerana sekarang ini Anwar Ibrahim bukan kekurangan 1-2 kerusi ataupun Anwar Ibrahim kelebihan 1-2 kerusi sahaja. Anwar Ibrahim sekarang mendapat lebih 2/3 sokongan di parlimen. Kalaulah Anwar Ibrahim hanya ada kelebihan 1 atau 2, 3 kerusi saja, bolehlah cakap itu terganggu gugat. Tapi Anwar Ibrahim sekarang ini, dia punya sokongan lebih 2/3. Lebih 2/3. Maknanya, nak menumbangkan Anwar Ibrahim itu perlu ada satu magic yang luar biasa untuk menumbangkan Anwar, dan dijangka kalau ia melibatkan uang mungkin akan perlu lebih kurang dalam 2 bilion ringgit untuk membayar saman, membayar bon sesiapa yang menukar sokongan daripada Anwar Ibrahim. Kecualilah satu blok itu menyokong keluar, menyokong tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim. Sebagai contoh, blok Barisan Nasional, sebagai contoh, blok GRS, GPS, satu blok itu tidak mahu lagi menyokong Anwar Ibrahim. Tapi itu tidak akan jadi kenyataan. Tidak mungkin akan jadi kenyataan. Selain itu, kalaupun Anwar Ibrahim sudah hilang sokongan daripada ahli-ahli parlimen, adakah Anwar Ibrahim akan istihar pilihan raya? Belum tentu lagi. Silap-silap hari bulan, sekutu Pakatan Harapan Barisan Nasional yang mungkin akan jadi Perdana Menteri. Jadi itulah ketidakstabilan mula berlaku lagi. Bayangkan orang yang sikit parlimen tiba-tiba jadi Perdana Menteri pula. Adakah itu satu perkara yang baik? Tidak mungkin baik. Hari ini, pada 26 Februari 2024, yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan bahawa Baginda tidak akan melayan hasrat daripada mana-mana pihak yang mahu mengganggu pentadbiran kerajaan. Sultan Ibrahim bertitah bahawa semua pihak harus menunggu pilihan raya umum yang akan datang untuk berpolitik. Saya tegaskan di sini, saya tidak akan melayan sebarang permintaan dari mana-mana pihak yang cuba mengganggu-gugat kestabilan politik negara titah Baginda. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada yang hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Titah Baginda ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal ketiga Parlimen ke-15 hari ini. Baginda turut mengingatkan bahawa Parlimen ini adalah tempat para penggubal undang-undang berhimpun
untuk membuat peraturan dan ahli parlimen sebagai penggubalnya. Oleh itu adalah tidak masuk akal jika penggubal undang-undang itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Saya harap semua ahli-ahli dewan akan tunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di dewan yang mulia ini dengan mematuhi peraturan sepanjang tempo persidangan titah baginda. Sultan Ibrahim turut sama memberi kebenaran kepada yang dipertua Dewan Rakyat dan yang dipertua Dewan Negara mengambil tindakan terhadap mana-mana ahli yang melampaui batas, termasuk mengenakan sekatan daripada menyertai persidangan selama 14 hari. Saya mahu ingatkan, parlimen ini adalah tempat untuk penggubal undang-undang berhimpun untuk membuat peraturan dan yang berhormat YB semua adalah penggubalnya. Adalah tidak masuk akal jika penggubal itu sendiri gagal untuk mematuhi peraturan yang dibuat. Justru saya harap semua ahli akan menunjukkan contoh teladan yang baik apabila berada di dewan ini, kata titah baginda. Jaga adab dan tata tertib serta gunakan tutur kata yang sopan, bukannya memaki hamun orang lain, titah baginda. Ini merupakan istiadat pembukaan parlimen pertama oleh Sultan Ibrahim sejak mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 pada 31 Januari lepas. Persidangan Dewan Rakyat kali ini akan berlangsung 19 hari. Dengan tumpuan utama adalah perbahasan titah diraja oleh ahli-ahli parlimen dari 27 Februari hingga 7 Mac, diikuti jawapan daripada kementerian berkaitan selama 4 hari bermula 11 Mac. Sidang Dewan Negara pula dijadual berlangsung 18 Mac hingga 4 April tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, apa yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ini perlulah diambil perhatian. Tidak mungkin ada PRU pada hujung tahun ini. Percayalah bahwa PRU hanya akan berlangsung pada tahun 2028 atau 2027. Tidak mungkin pada tahun ini. Percayalah, maci-maci, paci-paci. Yang mengatakan bahwa adanya pilihan raya mengejut tahun ini, itu semata-mata adalah politik murahan yang mahu memujuk diri sendiri, memujuk ahli, supaya terus percaya bahwa mereka masih relevan. Yang sebenarnya dah hampir tak relevan lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.